Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta jawatankuasa masjid, para asatizah, para jemaah, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur dengan nikmatnya diberikan kehidupan untuk kita pada hari ini, diberikan kesihatan, keafiatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama kita mengimarahkan rumah Allah, menyempurnakan salat berjemaah. Mudah-mudahan salat dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan izinnya juga pada malam ni kita dapat sama berada dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid pada malam ini, selain daripada kita berada dalam majlis ilmu sama-sama kita niat i'tikaf, mudah-mudahan kita akan dapat pahala i'tikaf. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung setakat kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Kita akan kongsikan beberapa kata para sahabat, kata-kata para alim ulama yang insya-Allah akan menjadikan panduan pada hidup kita di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Daripada Sayyidina Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada berkata berkaitan tentang empat jenis kenikmatan di sebalik 4 musibah. 4 jenis kenikmatan di sebalik bencana ataupun musibah. Jadi bukan senang untuk kita menjadikan musibah itu sebagai satu nikmat, sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia kongsikan kepada kita, yang mungkin sukar untuk kita menjadikan ianya sebagai kenikmatan, musibah sebagai kenikmatan. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, wallahi mabtalaitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha 4 ni'am. Awwaluha idh lam takun fi dini, والثاني إذ لم تكن أعظم منها، والثالث إذ لم تكن محرم الرضا بها، والرابع إني أرجو الثواب عليها. Demi Allah, setiap kali aku ditimpa musibah ataupun bala bencana, maka di situ selalu terdapat 4 nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat itu kerana bala ataupun bencana itu tidak menjejaskan agamaku. Yang kedua, kerana bencana itu tidak lebih berat daripadanya. Yang ketiga, kerana bencana itu tidak menghalangi aku daripada beroleh ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, lantaran bencana ataupun musibah itu aku dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya iman tidak standing kita, jauh kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita berusaha untuk capai kepada iman seumpama itu, yang merasai setiap bala bencana, ujian mendatang ada hikmah tersembunyi, ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Walaupun zahir itu merupakan bala bencana, derita, namun ada kenikmatan di sebaliknya. Menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahawa di sebalik ujian, di sebalik cubaan yang menimpa pada dirinya,
terdapat 4 macam kenikmatan. Yang pertama, cubaan itu tak menimpa terhadap agamanya, kerana cabaran yang menimpa kepada agama, yang menjejaskan agama lebih berat daripada cubaan yang menimpa pada badan, pada harta kekayaan. Dia masih boleh terus untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berhadapan dengan pelbagai masalah kehidupan, bencana, ujian dan lain-lain. Yang seterusnya, cubaan itu tidak berat daripada cubaan yang menimpa dirinya pada zaman dahulu sebelum daripada dia memeluk Islam. Betapa nikmat Islam itu merupakan nikmat yang besar. Nikmat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap amalan kita, apa saja yang kita kerjakan, beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan amalan-amalan orang-orang bukan Islam, mereka melakukan benda yang sama kadang-kadang dilakukan oleh orang Islam, bangun pagi, sarapan, pergi kerja. Namun bangun pagi, sarapan, pergi kerja orang Islam tak sama dengan bangun pagi, sarapan, pergi kerja orang-orang bukan Islam. Kerana dengan nikmat Islam, orang Islam akan beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana niatnya dalam kerangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja kerana Allah. Kita menyempurnakan maslahah manusia sebahagian daripada tuntutan agama. Kita bekerja dalam apa bidang sekalipun, maka kerja kita itu adalah untuk kita menyempurnakan kehidupan manusia yang lain. Dan kita kernakan, kita jadikan kerja yang dilakukan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbeza nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang bukan Islam yang mana mereka bekerja sebagai nak hidup, nak makan dan sebagainya. Jadi itulah nikmat beragama, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada kita, yang mana dengan nikmat itu seluruh kehidupan kita ini menjadi berkualiti, ada nilai, nilaian kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat. Jadilah nikmat Islam, nikmat iman yang perlu kita jaga, yang perlu kita hargai, yang mana dengan nikmat itu kita dapat berada dalam majlis pada malam ini. Dengan nikmat itu kita tenang dan lapang walaupun kita berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dan kerana hidup. Jadi bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, cubaan yang dihadapi tidak lebih berat daripada cubaan yang menimpa pada dirinya pada zaman dahulu, yang mana sebelum Islamnya nyawa tak terbela, diri tak terbela, agama tak terbela. Namun dengan nikmat Islam, segala-galanya terbela dengan keadilan Islam. Kemudian cubaan ataupun bencana yang dihadapi itu tidak menghalang untuk dia beroleh ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita yang kita harapkan adalah ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ridhanya maka kita akan beroleh rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kita akan beroleh syurganya. Jadi begitulah, apapun malapetaka ujian mendatang, apa yang kita nak adalah ridha daripada Allah. Ujian dan malapetaka itu kita hadapi dengan sabar, dengan tabah, ridha, dengan pasrah, terima dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, maka kita akan beroleh kebaikan dunia dan akhirat. Walaupun zahirnya kita beroleh kesukaran, kita rasa derita, kita rasa payah, kita rasa getir dengan ujian hidup, tapi dengan ridha dan pasrah, yakin di sana ada nikmat, ada hikmah yang tersembunyi, maka Allah akan datangkan kebaikan untuk kita. Baik, seterusnya beliau mempunyai besar harapan untuk mendapatkan pahala lantaran adanya ujian-ujian tersebut. Dengan ujian-ujian itulah membolehkan kita akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan beroleh pahala daripadanya. Maka kalau tak dengan ujian-ujian itu, maka pahalanya kurang.